dikekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam penuh inspirasi diucapkan kepada anda penonton-penonton setia Wanita hari ini. Terima kasih kerana sudi menjadikan kami siaran di tengah hari ini bagi negeri-negeri Fahrin di sekitar pantai timur ataupun di kawasan-kawasan yang hari ini dah pun bercuti. Pastinya ada pelbagai aktiviti yang anda lakukan sisi keluarga. Tapi terima kasih banyak-banyak sebab menonton kami secara langsung di kaca TV, ditonton HD ataupun di Facebook WHI TV3. Alhamdulillah. Dan setiap kali Jumaat ni teruja saya kerana saya sentiasa dipakaikan dengan pakaian baju Melayu lengkap. Cuma kadang-kadang dia macam sensitif sikit lah kan. Lengkap ni nak pergi mana? Saya cakap saya nak pergi Wanita hari ini, nak berjumpa dengan penonton setia kita lah. Ya, tapi nak tanya, pagi tadi awak tanya tak dekat Elina? Ya. Yang butang baju Melayu abang mana? Yang nasib baik stylist saya dah sediakan butang baju. Kalau tidak, mungkin menjadi satu masalah pasal sekarang ni tengah sensitif. Tapi apapun, kita terus bersama dengan penonton-penonton Wanita kan, ini. Nasib baik Elina tak rasa itu alasan yang awak bersahabat, bukan bersahabat dengan Cik Kai. Jadi alasan tu kadang-kadang kita kenalah bagi alasan, tapi alasan tu juga kena jelas supaya dia jadi satu alasan yang positif, bukan alasan yang negatif, Fiza. Alasan yang kukuh. Okey, tapi bukan itu yang kita nak kongsikan sekarang. Sebelum kita nak terus berbincangkan tentang topik kita di WHI hari ini, kami juga nak kongsikan sesuatu kepada anda penonton. Ini Fahrin, iaitu Big 3, peneraju industri pengiklan luar rumah sedang melaksanakan kempen peraduan Apa Khabar. Kempen ini mengaitkan isu kesihatan mental untuk membantu menyebarkan kesedaran positif dan mengingatkan rakyat Malaysia agar sentiasa bertanya khabar kepada insan-insan tersayang. Awak sihat? Sihat. Terima kasih kerana bertanya, dan kepada anda semua sertai peraduan ini sebelum tarikh tutup pada 17 September 2023 untuk berpeluang memenangi pelbagai hadiah menarik, dan seramai 12 pemenang terbaik dengan mesej positif serta gambar mereka akan dipaparkan di papan iklan oleh digital Big 3 di sekeliling Lembah Kelang. Jadi layari www.big3.com.my/apa khabar untuk maklumat lanjut. Aku tanya apa khabar? Ais nak kena jawab macam mana? Semua. Kita saksikan promo ni. Silakan. Apa khabar? Nak masuk di papan iklan digital Big 3? Jom sertai peraduan ini. Sempena Hari Kesihatan Mental Sedunia, anda berpeluang untuk meningkatkan semangat rakyat Malaysia di sekitar Lembah Kelang dengan mesej positif dan gambar anda. Penyertaan dibuka sekarang sehingga 17 September sahaja. Ada pelbagai hadiah menarik menanti anda. Jadi tunggu apa lagi? Layari www.big3.com.my/apa khabar sekarang. Itu dia. Tapi kalau bercakap tentang tanya khabar ni juga sering kali kita kongsikan di WHI kan, untuk anda tanya khabar orang-orang di sekeliling anda. Kita mulakan dengan tanya khabar diri sendiri dulu. Pagi-pagi tengok cermin, bangun pagi, kita kena bersyukur, dan kemudian kita kena tanya khabarlah kat orang yang paling dekat dengan kita. Kemudian kalau mak ayah jauh di kampung, tanya khabar mak ayah di kampung. Mungkin lepas tu boleh tanya khabar kawan-kawan di pejabat ataupun kawan-kawan di Instagram ke Facebook, boleh juga. Betul, untuk memastikan mereka sentiasa dalam keadaan sihat dan juga ada sahabat yang bersama dengan mereka. Tapi yang ini saya nak tanya khabar mereka di sana. Di mana tu, Fiza? Mereka yang berada di RTC Tunjung Kota Baru Kelantan ini yang sedang memeriahkan Karnival Jom Heboh di sana. Kita bersama dengan Azlianti. Silakan Azlianti. Tepat jam 12 tengah hari, saya kini berada di tengah-tengah RTC Tunjung Kota Baru Kelantan di hadapan beribuan pengunjung di Kota Baru Kelantan ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih my favorite duo, Fahrin dan Fiza yang cantik berbaju Melayu, berbaju kurung di studio. Ya, saya sini panas tetapi sehangat-hangat di sini, hangat lagi pengunjung-pengunjung di Karnival Jom Heboh Kota Baru Kelantan. Panas berdoa orang kata. Saya memang panas kini, tapi adrenaline
Hati saya sungguh membara kerana melihatkan sambutan yang sangat menggalakkan di Karnival Jom Heboh kali ini. Okey, saya kini berada di booth pendaftaran di Karnival Jom Heboh. Di sini berbagai acara yang dilakukan di sini. Antaranya, kalau siapa-siapa nak datang, abek, kakak datang sini kakak, senang je kerjanya. Datang sini, scan QR, imbas QR code, kita akan dapat bagi hadiah. Banyak hadiah. Kakak-kakak, adik-adik belakang tu lambai sikit. Kita nak bagi hadiah pada anda semua. Datang mari ramai ke sini kerana kita ada banyak booth kat sini. Ada booth babat, ada back wall. Back wall tu apa? Saya baru tahu sebenarnya. Back wall tu adalah macam nasi lah, nasi dalam kawar. Dia mereka bagi percuma. So, kalau anda nak, sila datang ke sini. Dan yang pastinya malam ini kita ada konsert Jom Heboh. Dan dalam pukul 8 malam, 9 malam itu ada konsert. So, jangan lupa datang ke sini kerana banyak ataupun ramai artis-artis yang menarik iaitu seperti Nakyu, Yamani Abdillah dan juga sebenarnya Mek Yun, Mak Dan, ramai lagi lah sebenarnya. Okay. Lan Solo pun ada sebenarnya. Okey, kalau anda nak tahu, datanglah ke sini. Cuaca okey daripada semalam. Hari ini sangat terik tapi memang best. Sebab saya pastikan anda semua tak akan pulang dengan tangan kosong. Banyak acara, banyak aktiviti daripada mak, bapak dan juga anak akan dapat hadiah. So, jangan lupa datang ramai-ramai ke sini, okey? Saya tunggu anda ke sini. Abang kakak, marilah kami di Kota Baru dah. Okey, kembali kepada rakan sukan saya di Studio B, Fiza dan Farin. Silakan. Baik. Terima kasih Zlianti. Biasa kita lihat beliau baca berita. Tapi tadi bila tengok sekali imbas kita salah. Saya ingat Liz Dawati tadi. Macam bukan-bukan. Macam pelakon kan. Tak, jangan yang kuban-kuban. Kuban-kuban. Okey. Tapi kita nak cakap terima kasih juga kepada pengunjung-pengunjung di Kelantan yang turut memeriahkan Karnival Jom Heboh. Macam kita dah kongsikan semalam lah. Sambil anda turun ke Jom Heboh tu, anda boleh juga terus saksikan kami secara langsung di kaca TV, di Tonton HD ataupun di Facebook WHI TV3 untuk tidak ketinggalan menyaksikan topik kita pada hari ini, sebab itu bukan alasan untuk anda tak menonton kita WHI. Betul. Dan bukan juga alasan untuk anda tidak mengikuti ataupun follow kami di Instagram dan juga TikTok kami. Okey, kita cerita pasal alasan daripada tadi. Alasan dalam rumah tangga ni. Okey, mungkin ramai yang berpendapat bila dengar alasan ni macam kedengarannya negatif. Tapi saya percaya mungkin juga ada alasan-alasan yang positif. Tapi sebelum kita berbincang lebih lanjut, tadi saya dah cakap pasal TikTok, kita tengok kompilasi TikTok ni terlebih dahulu. Silakan. Perempuan ni sebenarnya dia paling tak suka dengan lelaki yang banyak dan suka bagi alasan. Alasan yang sama, penat. Cuma jangan bagi dia cakap, I dah penat dengan alasan you. Saiful, I isteri you, I ada hak nak tanya you pergi mana, you keluar dengan siapa, you buat apa. Kalau I cakap you pekak, you marah kan? I baru je bagi tahu, I ada kerja. Suami ataupun isteri berbincang dan dapat membuat keputusan bersama. Yang kedua, tidak ada dominasi, saling bergantung antara satu sama lain. Suami jadi pemimpin, isteri menyokong suami di belakangnya. Yang ketiga, saling menunjukkan rasa cinta dan saling menghargai satu sama lain. Dan yang keempat, tidak bersifat ego. Jika salah, cepat minta maaf, mengakui kesilapan dan juga saling memaafkan. Saling memaafkan. Dan kalau kita bercakap tentang alasan ni, Fahrin, saya kira ini antara perkara yang kita biasa lakukan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kalau masa sekolah dulu kan, kerja sekolah tak siap, cikgu tanya, awak Fahrin kenapa tak siap kerja sekolah? Itu tak apa lagi. Saya penat cikgu semalam ada latihan sukan. Awak bagi alasan. Itu seringkali yang kita katakan. Kadang-kadang mak kita cakap lah kan, pergi cuci pinggan tu kenapa tak bangun lambat, tak cuci pinggan? Malam tadi study, contoh alasan. Sebenarnya padahal main TikTok dekat telefon dan sebagainya. Mungkin contoh, itu nampak macam dengar negatif kan. Tapi kalau macam dalam rumah tangga, yang kita pergi bercuti jom. Kenapa pula? Apa alasan awak nak pergi bercuti? Pasal rasa kita macam dah renggang sikit, kita perlukan we time bersama. Itu juga alasan. Ya, itu alasan untuk bahagia. Sebenarnya kami nak kongsikan kepada anda hari ini dalam konteks hubungan rumah tangga, perlu ataupun tidak alasan dalam hubungan rumah tangga ni. Kadang-kadang ada orang dia menjadikan sesuatu perkara atau kekurangan ataupun kelemahan sebagai alasan untuk tidak bahagia. Tapi ada orang pula mencari pelbagai alasan untuk menyemarakkan lagi hubungan rumah tangga dan juga membahagiakan rumah tangga. Baik, jadi pastikan anda terus bersama kami sepanjang siaran hari ini. Pastikan anda terus bersama kami. Jangan ke mana-mana, kita berehat seketika.
Wanita hari ini. Wanita hari ini. Abang nak bawa saya keluar makan ke? Kejap, saya siap. Makan apa ni? Anniversary kita. Biasa abang bawa saya pergi dinner dekat hotel. Malam ni tak dapat lah. Dah ada appointment lah. Tengok ni. Tapi saya tak masak malam ni. Kenapa tak beritahu awal? Abang, biasa abang ingat kan anniversary kita? Abang tak pernah lupa. Tapi tak apalah bang, kalau tak boleh pergi makan malam ni, kita pergi esok malam. Malam esok dah ada appointment ni. Tak apalah, kalau tak makan malam, makan siang pun boleh kan? Nanti saya beritahu ya. Dah lambat ni. Awak terjegak kat sini. Awak terkejut orang. Tak tidur lagi. Dah pukul apa dah ni? Saya ikut abang dari tadi, abang tak perasan. Dah pukul 2 baru nak balik. Tadi lepas habis kerja, kebetulan jumpa kawan lama. Borak-borak, habis dah cerita masa kecil-kecil semua keluar. Tak sedar pula dah pukul 2 pagi. Abang ingat saya percaya dengan cerita abang? Kenapa tak boleh percaya? Putri, ayah Putri nak nikah satu lagi. Betul apa yang Putri cakap dengan Mama selama ni? Saya dah nikah dah 3 bulan lepas kat Sempadan. Apa abang cakap? Abang betul-betul lelaki yang tak guna tau. Sanggup abang main ketiga belakang saya. Abang saya malu lah abang, nanti apa orang kata saya ni tak pandai jaga lelaki. Jangan jerit, nanti apa jiran cakap. Abang fikirkan jiran. Abang, ya Allah ya Tuhanku, tegam lah. Abang tipu saya. Putri tengok ayah Putri ni. Ayah, kenapa ni ayah? Sampai hati ayah buat mama macam ni. Ayah ni bukan muda lagi ayah. Kenapalah ayah buat macam ni? Abang bagi tahu dengan saya apa kurangnya saya, abang. Apa kurangnya saya? Awak tak ada kurang lah, tak ada salah. Semua salah saya sebab saya tak dapat kawal perasaan. Tapi saya akan sayang awak sampai bila? Sekarang saya nak abang buat keputusan. Abang pilih saya atau perempuan tu. Sekarang juga! Sekarang awak buat keputusan. Suka hati abang lah bang. Apa keputusan abang nak buat? Ai besar konok betul kalau macam itu. Orang kata kalau dah orang tu kalau dah tak suka, tak payah cari macam-macam alasan. Sebab kalau kita cuba ataupun bagi macam-macam alasan, dia dah ada jawapan dia sebenarnya. Tapi betul juga, itu topik kita ini, alasan rumah tangga. Tadi beberapa sedutan babak-babak yang memaparkan alasan-alasan yang berbeza yang akhirnya terjawab juga akhirnya. Tadi kita praktis. Betul sedutan drama tu lain kan? Lain. Kenapa tiba-tiba dah habis awak cakap lain? Saya kena buat cantik dia sikit lah. Pusing. Tak apa. Itu alasan yang kita nak kongsikan. Dan kepada anda, terima kasih ramai juga yang dah pun mula hantar komen-komen kepada kami. Tapi sebelum kita nak teruskan baca komen-komen anda, kita nak kenalkan dahulu tetamu kita di studio. Di sebelah saya, kita bersama dengan Rosma. Apa khabar Rosma? Alhamdulillah sihat. Makin hari makin berseri, makin cantik nampaknya. Alhamdulillah kita. Alhamdulillah. Dan juga Kai. Apa khabar? Alhamdulillah. Dan seterusnya, penulis motivasi yang tak asing lagi bersama dengan kita, Cik Ahmad Fazli Abdul Aziz. Terima kasih Cik Fazli. Baik, terima kasih kembali sudi jemput. Alhamdulillah. Kita nak bercakap tentang alasan ini, Farid. Tentang topik alasan ini. Ini adalah terjemahan ataupun definisi maksud alasan ini menurut Kamus Dewan Bahasa. Alasan itu adalah asas, dasar, kepentingan bersama, contoh sesuatu bukti ataupun keterangan yang dijadikan asas atau dasar bagi sesuatu tindakan ataupun pendapat. Itu definisi daripada Dewan Bahasa dan Pusaka. Tapi dalam konteks kehidupan kita seharian, daripada kecil sampailah dewasa, dah berumah tangga dan sebagainya, kita memang seringkali mencari, menggunakan dan hidup dengan pelbagai alasan. Jadi bagaimana dalam konteks perbincangan kita hari ini untuk kita bezakan antara alasan dan juga sebab tu, Cik Fatih? Okey. Sedap soalan tu. Baik, sebenarnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita bincang tentang alasan, biasanya kita akan melihat daripada sudut yang negatif. Sebab apa tahu? Dia macam ni. Kenapa awak curang? Saya curang sebab awak lah tak layan saya. Sebab awak tak masak. Sebab awak tak masak, contoh. Sebab awak tak masak kan. Tak buat sambal belacan. Yang jawab tu sebut sebab. Tapi yang mendengar dia kata, ini alasan awak je. Maknanya yang menjadikan benda itu negatif apabila yang disebut tadi, macam tadi isteri lah kan. Dia kata, ini alasan awak je. Sebab dia tak dapat menerima sebab tersebut, maka dia akan gunakan perkataan alasan. Ini kebiasaan masyarakat kita lah. Kalau kita melihat di luar konteks tafsiran tu. Cuma bila kita sebut tentang alasan, kebiasaannya, kenapa orang bagi alasan? Kan, kenapa orang bagi alasan? Contoh, saya bagi contohlah. Antara selalu saya pesan kata orang lelaki ni dia kena jadi romantik. Tapi saya tak romantik.
itu alasan. Romantik boleh belajar. Romantik boleh belajar. Bahkan kita tengok sunnah Nabi Muhammad SAW. Nabi seorang yang romantik. Maknanya boleh tak kita belajar jadi romantik? Boleh, bukan tak boleh. Cuma orang yang tak nak, sebab kalau kita pertama kita kena faham ada beberapa zon. Pertama dia panggil comfort zone. Zon yang kita selesa. Saya dah macam ni, you terimalah saya seadanya. Kan? Maknanya dia berada dalam comfort zone. Tapi kenapa tapi belajarlah tentang nak jadi romantik contoh. Kenapa tak nak belajar? Oh, takutlah nanti tak jadi itu ini dan sebagainya. Dia akan masuk kepada fear zone. Zon ketakutan. Kan? Tapi orang yang sebab nak menawan isteri tadi, nak mengorat isteri tadi, juga dia belajar untuk jadi romantik, dia akan masuk kepada learning zone. Dan daripada learning zone tadi, barulah dia akan masuk kepada dipanggil zon perkembangan lah. Sebab tu pada saya sebenarnya orang yang banyak memberi alasan adalah orang yang sebenarnya tidak nak bertanggungjawab terhadap apa yang berlaku. Dia nak meletakkan tanggungjawab itu kepada orang lain. Sebab itu dia memberi alasan. Jadi sebenarnya dalam rumah tangga ni, kalau semakin banyak kita memberi alasan, kita tidak akan mengubah apa-apa dalam rumah tangga. Kita tak akan ubah diri kita tidak akan ubah keadaan. Sebab itu sebenarnya alasan ni sebenarnya dia boleh jadi alasan yang baik ataupun alasan yang tidak baik lah. Cuma dia bergantung kepada orang tu juga nak menerima tak alasan tu. Okey, dekat situ tadi saya tersedar sesuatu lah. Di fear zone, dia memberikan alasan untuk tidak melakukan sesuatu ataupun menidakkan. Betul. Tetapi learning zone tadi, dia menjadikan alasan untuk memperbaiki diri. Betul. Untuk menjadi lebih positif. Itu juga ada alasan yang berbeza-beza dalam zon yang berbeza-beza sebenarnya. Okey, baik. Kai dan Rosmah tadi bila cakap romantik tak romantik, ngangguk-ngangguk dulu. Okey, saya nak fokuskan dulu dalam rumah tangga. Ini rumah tangga mesti ada asam garamnya, ada pahit manisnya kan. Okey. Pengalaman Rosmah sendirilah. Pernah tak terasa yang Kai ni, rasa dalam rumah tangga ni, apa alasan-alasan yang dia suka bagi yang sebenarnya menidakkan ataupun mengelak? Dan kemudian macam mana Rosmah mengawal ataupun menguruskan perasaan tu? Kalau ikut Kai, macam Kai, dia tak terlalu... so far alhamdulillah lah, Allah jodohkan saya dengan orang yang senang lah untuk saya berurusan, senang nak berkomunikasi. Kalau beralasan ni, nak katakan Kai ni dia tak terlalu banyak alasan dengan saya. Tapi kalau contohlah saya ajak dia berborak, tapi mungkin kalau isu tu agak sensitif atau contoh isu rumah tangga, tapi dia macam tak suka nak mendengar ataupun dia rasa benda tu kita perlu avoid, dia akan cakap dengan saya, jadikan itu sebagai yang baik, kita jadikan tauladan, yang tak baik itu kita tolak ke tepi. Jadikan itu supaya kita tak berlaku dalam rumah tangga kita. Dia selalu cakap macam tu dengan saya. Sebab kadang-kadang saya tanya juga dia, yang tengok orang tu kesiannya yang macam ni, isteri dia macam ni ke, suami dia macam tu ke. So dia akan cakap dengan saya yang kita tengok orang, kita tak tahu dalam kasut mereka. Sebab kita tak berada dalam kasut mereka. Tapi apa yang kita tengok itu, yang baik itu yang kita ambil. Yang tak baik itu kita jangan ikut. Tapi Rosmah ni isteri tak ada ke rasa itu, suami aku ni tak nak dengar ni, bila aku habis tu dia potong dengan bagi kata-kata hikmat tu terus habis. Kata-kata bicara kata terus aku tak boleh. Alasan malah nak dengar sebenarnya. Tapi pandai. Sebabnya dulu sebab saya dulu saya punya perangai, saya seorang yang banyak negative thinking. So bila saya dah berkahwin dengan Kai, dia banyak mengubah saya menjadi seorang yang lebih baik, better Rosmah lah macam tu. Macam kalau sebelum ni terlalu banyak sangat negatif, sini sikit negatif, situ sikit negatif, mengeluh pun ya. Itu saya dulu. Jadi bila berkahwin dengan dia, dia banyak mengajar saya untuk menjadi lebih baik. Sebab itulah bila cakap pasal alasan, masa kita dapat topik pun kita dah macam alasan Okey. Tapi kalau kita bercakap tentang alasan dalam konteks kehidupan, macam Rosmah dah kongsikan tadi apa yang dilalui dia bersama dengan pasangan. Cik Fazil dah terangkan bahawa bukan semua alasan itu alasan yang negatif, tetapi kalau dalam proses learning itu alasan yang positif, bagaimana untuk kita menyemarakkan hubungan rumah tangga. Macam Kai sendiri dah beberapa tahun mendirikan rumah tangga. Kita ni manusia kan, ada hari kita rasa sedih, ada hari kita rasa gembira, ada hari kita rasa marah, dan ada hari kita rasa bosan. Tetapi dalam konteks hubungan rumah tangga, kadang-kadang mungkin alasan itu diperlukan untuk kita mencari ruang bersama dengan isteri. Contoh, kena cari alasan nak masa berdua dengan isteri tanpa ada anak-anak. Kena cari alasan nak we time dengan kawan-kawan, supaya kadang-kadang kalau tak ada dengan kawan-kawan, tak ada rindu pula kat isteri. So perlu sesekali tinggalkan isteri untuk bersama dengan kawan-kawan. Bagaimana Kai melihat alasan ini dalam konteks yang positif sebenarnya? Okey, alasan
complicated betul sebenarnya. Takut nanti balik rumah dalam kereta kena bincang lagi. Tak. Besok cakap macam tu. Jadi sebenarnya dalam rumah tangga ni kita kena kenal kita punya pasangan masing-masing. Masing-masing kita kenal diri kita kenal pasangan kita. Setiap orang berbeza dan dia adalah benda perkara biasa untuk kita, kadang-kadang bukan perkara biasa untuk dia. Dia mungkin sebaliknya kan. Pada saya alasan tu kita kena ada macam saya tadilah, macam kita nak pergi mana-mana. Sebab saya memang satu untuk buat satu plan tu memang saya. Saya yang akan plan everything semua. Okay, benda kita nak buat, kita nak pergi mana. Dia menunggu je lah. Jadi alasan tu kebanyakan on the spot je. Kalau saya nak pergi mana. Contoh yang tadi kalau dia bagi tahu tadi lah masa dia sebab saya tak suka dengar cerita luar sebab kita tak tahu apa kisah kat luar dia semua. Saya cakap bukan alasan sebenarnya. Saya mengelak sebab dia punya perangai kita kenal. Sebab dia akan exhaust info. Maksud dia exhaust info tu maknanya dia purple brain. Maksud dia akan exhaust info. Jadi kita rasa tak sesuai lah rasa benda-benda kita tak dengar. Boleh kita ambil tapi kita ambil yang baik je. Yang lebih-lebih tu kita letak tepi. Okey, lagi segi rumah tangga ni kita me time. Masa kita me time tu saya akan create something. Kita dah lama tak keluar. Kadang-kadang sebulan kita bekerja, kita keluar ke mana-mana bawa anak everyday semua. Jadi kita ada satu alasan yang saya create dekat dia, dah lama kita tak pergi cuti ke, dah lama kita tak berdua ke. Jadi semalam kita pergi keluar, pergi tengok wayang everyday semua. Jadi benda tu tiba-tiba dapat pula masuk pada tadi ni kan. Jadi benda tu jadi macam sebab kita nak jadikan ketenangan sakinah dalam keluarga kita dan kita nakkan mawadah dalam kita punya keluarga juga. Maksudnya kita nak ada timbul putik cinta tu balik kan. Jadi kita kena ada me time jugalah. Memang anak-anak tu dia kasih sayang juga tetapi ada waktu kita berdua. Kita kadang rindu waktu kita berdua tu sebenarnya. Itu yang kena cari alasan tu. Ya betul. Saya kadang-kadang alasan saya sebab kadang-kadang saya sibuk keluar semua. Saya akan cari juga alasan dia kata sebab dia jenis yang tak kisah duduk rumah buat apa. Macam saya ikut keluarga mak saya ni kita tak boleh duduk rumah terlalu lama. Saya mesti nak kena keluar juga. Something kita nak kena keluar. Jadi saya terpaksa jom kita pergi carilah wayang ke playground apa semua. Jadi anak-anak boring itu jom kita pergi playground. Anak-anak sebagai alasan betul ya betul lah. Okey Fiza, saya rasa penonton-penonton kat luar sana banyak pendapat mereka. Jadi alasan saya tu untuk apa tu? Alasan awak? Bukan kenapa saya cakap macam itu? Okey, alasan awak tu sebenarnya boleh digunakan dengan kata-kata ataupun komen-komen yang dikongsikan oleh penonton. Kita dengarkan pendapat orang ramai tentang topik hari ini. Silakan. Sangat-sangat perlu sebab kita perlu elakkan konfrontasi yang merugikan masa. Daripada merugikan masa tu baik masa berpasangan tu, berkasih sayang tu lagi penting kan? Alasan kalau dari segi yang positif tu memang perlulah kan. Kadang-kadang kita suami isteri ni pun ada certain things yang kita kena simpan untuk our own privacy. So that for me kalau kita nak kata pasal bagi alasan kepada pasangan tu memang perlu. Alasan kalau bagi lelaki tu perlu sebabnya lelaki satu yang seorang yang simple. Kita perlu bagi alasan lah mana kita nak apa benda ke. Untuk ada masalah supaya kita lelaki ni dia tak suka ada masalah. Kalau dia boleh cerita cepat kita cerita cepat. Example yang paling senang sekali kita tengok zaman sekarang ni balik terus menghadap telefon, balik menghadap telefon kan. Yang tu memang nak kena buang lah. Ikut cara orang lama. Orang lama spend time, balik sembang, bercakap. Kita kena banyak berbincang, kena banyak kalau boleh hari-hari tu kita kena ada je benda yang kita nak bincang kan. Maksudnya kalau benda yang kecil tu kadang-kadang boleh jadi besar. Kita settle cepat-cepat kan. Benda tu kita bincang apa masalah. Biasanya kalau dalam rumah tangga ni memang ada istilah gaduh tu memang benda yang biasa. Okey, tak ada rumah tangga yang tak ada masalah. So kalau bagi I, so kalau macam ada certain isu yang agak sensitif kan, mungkin pergi holiday bersama pasangan tu boleh resolve dah masalah.
Okey, baik. Macam pendapat orang ramai. Macam alasan dia orang Saya bukan alasan nak mengganggu awak. Yeah. Tapi awak boleh betulkan wire kat leher awak tu. Dia mengganggu mata saya. Ini mic saya. Itulah, itu pakai baju Melayu. Kena pakai mic ni. Pasal isi saya cakap saya nak pergi mana. Okey. Itu pendapat daripada orang ramai tadi kan, Cik Fazli. Tapi kita bercakap dalam konteks ataupun konotasi yang berbeza-beza dalam kehidupan ini. Betul. Bagaimana sebenarnya kita nak melihat? Tadi Cik Fazli terangkan tentang dua perspektif itu tadi. Tapi bagaimana kita nak bercakap dalam konteks bahawa sebenarnya perlu juga ada alasan dalam hubungan rumah tangga ni, Cik Fazli? Kalau kita nak ambil dari sudut yang positif, maknanya alasan itu maknanya adalah justifikasi lah. Kita justify sebenarnya kenapa kita buat macam tu. Contohlah macam Kai dan Rosmah tadi kan, nak pergi tengok wayang. Kenapa? Sebab dah lama tak keluar. Itu alasan dia. Dia justify lah. Dan bila kita justify, dia mesti ada sebab. Dia ada kesan. Kan? Kenapa kalau lama tak keluar? Apa masalah kalau lama tak keluar? Yalah, rasa makin tak ada spark. Kan? Bila keluar tu rasa macam muda balik, rasa macam remaja balik, tengok wayang mungkin pegang tangan. Kan? So itu sebenarnya dia akan selalu macam tu ke? Ya, baca search. Segan nak cakap. Kadang-kadang benda tu, yalah, cakap macam tentang nak menimbulkan spark ni, kadang-kadang simple gesture, simple aktiviti pun kadang-kadang dia boleh menimbulkan. Cuma kadang-kadang saya suka melihat alasan ni kena bincang juga dari sudut yang negatif ni. Tahu kenapa? Sebab yang akan banyak merosakkan adalah apabila banyak alasan negatif. Alasan yang bersifat negatif. Sebab tu saya cerita pasal learning zone tadi. Sebab ramai orang yang tidak mahu keluar daripada comfort zone. Kenapa? Tak nak ubah keadaan, tak nak ubah diri. So, dia selesa dalam keadaan. Sebab saya bagi contoh. Saya ada buat senarai semak kesihatan rumah tangga. Macam mana kita nak tengok rumah tangga tu okey tak okey. Sebab ada orang, dia tahu rumah tangga tak okey. Tapi sebab dia berada dalam comfort zone. Okey. Kalau tanya awak okey tak rumah tangga? Okey, tak ada apa. Kan? Sedangkan dia tahu dia tak okey. Apa tanda-tanda tak okey? Contoh, komunikasi dah kurang. Tak berapa nak bercakap. Kan? Di WhatsApp je. WhatsApp. Itu pun kalau WhatsApp. Tak apa, atau membaca caption kat IG status. Itu kalau WhatsApp tak apa lagi. Saya takut dia dah block dah siap-siap. Allah. Kan? Walaupun tinggal dalam satu rumah. Jadi, pada saya, dan kenapa tak nak berubah? Sebab bila nak berubah, dia kena buat sesuatu yang di luar kebiasaan. Bila di luar kebiasaan, kadang-kadang benda tu menyakitkan. Kadang-kadang memerlukan usaha yang lebih. Kadang-kadang dia perlu banyak melibatkan pihak orang lain kan untuk keluar daripada keadaan tersebut. Saya bagi contoh kan. Ada masalah tak mengaku. Kemudian kenapa tak jumpa kaunselor? Kaunselor pun manusia jugalah. Kan? Kaunselor pun ada masalah. Kaunselor ada masalah. Kan? Tapi masalah bila demam, kenapa tak jumpa doktor? Pergi je jumpa doktor, tak ada pula bagi alasan yang sama kan. So mana alasan tadi? So, untuk tak nak keluar daripada zon selesa. Sebab itu pada saya, cerita kalau kita nak bincang sudut rumah tangga ni, antara yang memberi kesan besar ni apabila alasan-alasan negatif ini digunakan untuk mengekalkan keadaan yang tak sepatutnya. Tak sepatutnya. Fadil, boleh saya nak tambah sikit? Silakan. Tapi Cik Fazli, kadang-kadang dalam konteks kehidupan hari ini, kalau kita bercakap tentang konteks yang negatif lah, alasan-alasan sebegini digunakan oleh pasangan. Contoh, alasannya tidak ada cahaya mata. Untuk mungkin mencari bahagia lain. Alasannya isteri tak pandai masak. Ataupun alasannya macam tak sama laras pemikiran dan sebagainya. Kadang-kadang ini antara alasan-alasan kebiasaan yang digunakan dalam hubungan rumah tangga. Kita dah tak serasi. Alasannya tidak sehaluan. Bersefahaman. Dia sebab apa tak jadi macam tu? Sebab dia mengharapkan pasangan dia yang membuat perubahan. Sebab bila kita kahwin, kita akan ada perbezaan antara kita dengan pasangan. Sebab apa? Budaya berbeza. Kita besar dengan suasana yang berbeza, pemikiran berbeza, cara melihat sesuatu berbeza kan. So bila kita berkahwin, kita sebenarnya duduk dan kita kena samakan level tu. Nak samakan level tu perlukan komunikasi. Kan? Tapi bila ada satu pihak yang berusaha, satu pihak lagi tak nak berusaha. Kan? Sepatutnya awaklah yang berubah. Saya dah memang dah macam ni. Alasanlah. Betul juga kan? Jadi bila itu berlaku, maka yang akan berusaha ni seorang ajalah. Seorang lagi akan duduk dia kata terimalah aku seadanya. Dan tapi selama kelamaan yang berusaha tu jadi apakah berlaku pada dia? Dia akan penat, dia akan letih. Dia akan kecewa, dia akan rasa burn out kan. Rasa akhirnya daripada mula-mula dia akan apa? Terasa hati. Terasa hati berulang-ulang kali berlaku-berlaku sakit hati.
Kan sakit hati berulang-ulang kali akhirnya tawar hati. Kan? So bila tawar hati ni level yang paling tinggilah. Oh, memang dah tak ada perasaan dah tu. Itu yang suka hati tu akhirnya. Akhirnya suka hati. Ya, okey. Fiza, saya nak soju sesuatu. Saya tadi minta maaf tahu saya tergelak sikit tadi. Sebenarnya saya baca ni sambil kita sedang berbual. Bukan, awak saya baca ni semua gelak saya. Thursday ni. Bila atuk cakap pada nenek nak keluar ngeteh, lepas tu nenek pun cakap, itu semua alasan nak jumpa jandor. Sudah kita tengok tu. Ini lawak lah. Okey. Dan Radhika Muniani, terima kasih bersama dengan kita. Okey, alasan yang diberikan harus dalam munasabah agar adanya kepercayaan terhadap pasangan hidup tanpa ada kekeliruan dan syak wasangka. Adanya alasan yang konkret dan relevan dapat mengelakkan konflik rumah tangga. Ini daripada Razia Z. Dia cakap bagi dirinya kalau nak kekal bahagia tak payah bagi alasan yang bukan-bukan. Kadang-kadang bukan-bukan kuban-kuban. Kadang-kadang banyak bagi alasan punca rumah tangga jadi tak baik. Jangan alasan itu juga buat pasangan kita fikir yang bukan-bukan, meruntuhkan rumah tangga yang dibina tu. Betul juga kadang-kadang orang bagi alasan kita fikir bukan-bukan. Yang ini saya ada soalan untuk Kai dengan Rosma ni. Bila saya terfikir, kadang-kadang ini kehidupan. Rumah tangga kita ada soal dan jawabnya. Dan bila jawab tu pasti ada antaranya sebab, adanya alasan, adanya penerangan dan sebagainya. Okey, saya nak tanya, kalau kita alasan tadi kita dah cerita aspek negatif je. Perlu ke dalam rumah tangga ni bila kita menjawab atau memberi alasan, kita mesti menerangkan kenapa kita memberikan alasan itu? Kalau tidak dia jadi tergantung, tak faham, itu jadi tawar hati, suka hati, segala hati tadi tu. So orang putih kata justification. Bila kita bagi alasan, kadang-kadang macam tadi drama kan, tergantung. Ni mesti ada sembunyi sesuatu ni. Mesti ada ni. Tapi bila alasan itu ada penerangan dan justifikasinya, dia lebih selamat dan lebih jujur. Betul-betul. Kalau kerja, kita kena hantar email dalam memo justifikasi. Betul kan? Ataupun tunjuk sebab. Okey, pada saya sebab tu perlu komunikasi. Mesti sangat penting lah. Sebab tu kita punya kadang-kadang kita ada mesyuarat sendiri, mesyuarat agung kita bulanan. Okey. Kita ada duduk berdua dalam bilik ke, kalau keluar ke, mana kita duduk berdua, kita ceritalah apa-apa. Sebab yang sebenarnya alasan baik ke buruk pun kita faham pasangan kita sebenarnya kan dekat situ. Dan kebanyakan macam Rosma, dia tak ada alasan sangat sebenarnya. Tak adalah banyak alasan apa evidence semua. Cuma kita faham kadang-kadang apa benda dia bagi alasan tu mungkin ada sebab. Kita sebagai suami, kita dah kenal perangai dia macam mana, kita tahu sebab alasan ni mungkin dia tak sihat ke, mungkin dia migraine ke, mungkin dia ada keadaan macam tu. Mungkin alasan-alasan begitu dia bagi. Sebab kita dah faham, okey sebab macam ni. Kadang-kadang penerangan dia tu dia punya gaya tubuh dia wujud body language dia pun kita dah tahu dah kenapa dia bagi sebab macam itu. Dan dah kenal sebab sangat ni. Dah kenal sangat dah ni. Maksud yang tak kenal maka tak cinta. Tadi tak cakap tadi kan. Maksudnya kita kena sukufur lah dalam rumah tangga. Maksud sukufur tu maksudnya apa yang saya tahu, saya akan share dekat dia. Apa yang dia tahu dia akan share dekat saya. Cuma share tu lagi segi ilmu atau pengetahuan kita di luar. Bukan apa tu macam ambil tahu pasal orang yang tentu arah lah pada saya kan. Okey, jadi dekat situ dan kita perlu hari-hari kita perlukan pasangan kita. Maksudnya perlu pasangan tu kesukaan dia apa hari-hari, bulanan apa dia suka, tahunan apa dia suka. Maksudnya hari-hari tu dia akan cari saya, okey, suruh buat. Saya ada satu formula buat teh tarik untuk dia. Saya belajar, saya ceritalah ni kan. Maksudnya kita cerita pasal kita punya pengalaman lah. Kita taklah lama sangat sebab setiap rumah tangga ada fasa-fasa dia kan semua kan. Jadi dia akan tunggu saya buat benda tu semua. Dia tahu dah. Jadi saya ada juga apa yang saya harapkan. Hari ni aku ada yang beritahu dah, okey nak apa semua dia dah tahu dah. Jadi hari-hari kita memerlukan. Jadi kalau dia tak akan boleh tak bercerita, mesti kita akan jumpa juga sebab kalau dia senyap dia dah macam bukan kita dah tahu dah. Bila senyap kan contoh kalau saya tanya dia apa dia macam yang nak ni boleh je. Kalau kita tanya tu jawapan dia tak panjang seperti biasa, tiba-tiba dia macam pendek-pendek, saya macam mesti saya ada buat sesuatu tadi. Saya mesti macam tu. Dia pakai jawapan objektif. Saya macam saya akan pergi je dekat dia, saya cakap, sayang, tadi saya dah borak dengan awak, tapi saya akan terus think. Tadi saya rasa macam ada mungkin ayat saya tu bunyinya kasar. Jadi saya akan cakap dengan saya akan terus tanya dia, yang tadi saya cakap macam ni, terasa Lepas tu dia kata, dia tak akan marah, dia akan cakap, yang
lain kali nak cakap boleh, tapi jangan cakap macam tu, kena cakap macam ni. Saya kata okey, saya akan terus minta maaf. Jadi sebab apa? Awal-awal perkahwinan tu kita dah bagi tahu okey macam ni. Jadi cara mengenal kita lah. Jadi kita tak akan bagi tahu lagi sebab dia dah tahu. Kalau kita bagi tahu dah 2-3 kali tahu, benda tu dia jadi macam tak apalah, aku silap nanti dia bagi tahu. Dia bagi tahu. Jadi saya nak dia sedar sendiri. Sama juga kalau dia marah pun, dia ada terasa pun, dia lain macam je. Kita dapat rasa kan. Tapi jadi, saya ada perasan sih, kalau orang lelaki senang, dia perempuan tanya, tunggu jawab je. Perempuan, kenapa? Takkan tak tahu. Takkan tak tahu. Ketiga kali jawab baru kita dah tahu. Apa pandai je. Kai cakap tadi tak ada kan? Kai tak bagi tahu kan? Kai gelap lah. Betul lah. Kalau perempuan lambat sikit tau. Kai tak bagi tahu kan? Apa dia? Tak bagi tahu kan sebab awal-awal perkahwinan dah bagi tahu, sekarang tak bagi tahu kan? Tak, sebab kita nak bagi maksudnya kita nak bagi dia faham. Tapi kalau kita janganlah biar terlalu lama sangat. Bila dia sebenarnya dia akan hilang. Benda dia akan jadi normal balik. Tapi benda tu kalau boleh dia cepat tangkap. Jadi kita nak nampaklah komunikasi tu lebih erat. Macam Rosmat dia senang, dia tak adalah sensitif, tak lalu dah merajuk panjang lah apa semua. Dia straightforward je. Dipendekkan cerita kita ni orang lelaki kan mudah faham perempuan. Apa Cik Fazli? Dia kan hujung perbincangan kita Cik Fazli. Cik Fazli tak padam-padam api ni, batu api. Ada. Itu sampai orang terkeluar. Cik Fazli. Okey, di penghujung perbincangan kita apa yang kita boleh rumuskan sebenarnya tentang alasan. Saya kira sebenarnya apa yang paling jelas sekali, ada alasan yang sebenarnya boleh menghalang kebahagiaan ataupun menambah baik lagi rumah tangga kita sebenarnya. Pertama, saya nak ambil yang negatif dulu lah. Jangan banyak bagi alasan negatif. Fokus kepada solusi. Sebab kadang-kadang kita buat sesuatu tu kita rasa itu solusi, tapi kadang-kadang ianya bukan solusi. Saya bagi contoh kan. Ada orang lah, dia kata, kenapa curang? Sebab isteri tak nak layan saya. Kan? So dia dapatkan layanan daripada luar. Tapi adakah itu menyelesaikan masalah? Tak, itu menambah lagi masalah. Walau apa alasan you bagi. Sebab itu kalau kita ada masalah dengan pasangan, selesaikan dengan pasangan. Jangan selesaikan dengan orang lain, jangan pergi cari tempat lain. Sebab isu dia macam ni. Kalau kita yang bermasalah, kita ada masalah dengan orang, kita lari, kita cari orang baru, kita juga akan bermasalah dengan orang baru. Betul. Dan masalah tak akan selesai lah. Sebab apa? Sebab puncanya daripada kita. Itu satu. Alasan yang positif pula adalah alasan yang kita perlukan untuk membuat sesuatu. Kan? Contoh, kita rasa kita nak kena ubah diri, jadi lebih baik. Sebab apa? Sebab kita rasa pasangan kita makin jauh dengan kita. Kan? Kalau perlukan perubahan, berubahlah. Perlu buat sesuatu, buatlah. Effort nak beli bunga, belilah. Kan? Tidak salah untuk melakukan usaha yang berlebihan, yang lebih baik demi untuk menyelamatkan rumah tangga. Okey, saya kira satu kesimpulan yang cukup lengkap daripada Cik Fazli. Terima kasih kita ucapkan kepada Cik Fazli, Kai dan juga Rosmah di atas perkongsian hari ini. Daripada apa yang Cik Fazli katakan itu, Fahrin, yang pasti usaha tidak akan mengkhianati hasil. Kalau kita berusaha, pasti akan mendapat jawapan yang terbaik untuk hidup kita, insya-Allah. Betul. Jadi sekali itu terima kasih kepada tetamu-tetamu kita dan kepada anda semua, jangan ada apa-apa alasan, teruskan bersama dengan kami, jangan ke mana-mana. Kita berehat seketika. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Baik, kembali lagi di Wanita Hari Ini. Dan dalam kehidupan ini sebenarnya kita tak boleh ada alasan untuk tidak kekal sihat, cantik, bergaya. Tak percaya? Kita tanyakan kepada Nur Atira Samsudin, Pegawai Pemasaran Jamu Jelita yang bersama dengan kita hari ini. Setuju tak dengan saya, Atira? Setuju, dan itu juga bukan alasan kenapa kita rela diri kita kena komplain kalau kita tak jaga kesihatan, tak jaga kecantikan, Fahrin. Apatah lagi bersama dengan produk-produk berkualiti dari Jamu Jelita. Silakan. Betul, sebab tu hari ini akan datang ke Wanita Hari Ini untuk berkongsi kepada anda tentang kehebatan produk Jamu Jelita. Assalamualaikum buat semua penonton Wanita Hari Ini. Apa khabar, Farid? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, sebenarnya hari ini Aita cukup teruja nak berkongsi dengan anda tentang kehebatan produk dari Jamu Jelita. Sebab ini adalah produk iaitu pork fiber yang ramai yang dah amalkan, Farid, yang kongsi dengan Atira semenjak amalkan pork fiber ni. Alhamdulillah, dia kata berat badan lebih ideal, tak ada lagi masalah susah lawas, tak ada lagi isu orang kata apa, ada masalah nak timbang berat, takut orang cakap. Dan juga ramai yang dah berjaya atasi masalah susah lawas. Dan kalau kita nak bercakap tentang isu saiz fizikal ni, tak lain tak bukan pastinya berkait rapat dengan isu pemakanan kita, Farid. Bukan kita tak tahu budaya makan berlebihan ni sangat terkenal di kalangan kita. Malah buktinya ada kajian yang sahkan 1/2 daripada rakyat Malaysia ada masalah berat badan, Farid. Dan ini terjadi kerana isu makan berlebihan. Betul. Dan sebenarnya kalau cakap pasal makan berlebihan ni banyak keburukan dia. Bukan banyak kebaikan, banyak keburukannya, perempuan, yang mana menyebabkan kita ni malas, menyebabkan badan kita rasa berat, susah gerak.
Dan yang lagi parah, kita ada masalah berat badan tidak ideal. Jadi fungsi puak fiber ni Fahrin adalah untuk bantu dapatkan berat badan ideal, bantu singkirkan lebihan makanan yang tidak terhadam dan bantu dapatkan tubuh yang lebih ringan. Malah seawal penggunaan, pengguna dah boleh rasa sendiri kesan seperti badan rasa lebih ringan, perut rasa lebih selesa. Dan sebab tu anda di rumah kena tahu penting sangat untuk amalkan minuman detox bersumberkan serat untuk sistem ketahanan ataupun sistem penghadaman yang lebih sihat, Fahrin. Dan hari ini sebenarnya apa yang saya nak share tak lain tak bukan apakah kebaikan produk pork fiber ni, sebab ramai yang tak tahu dalam produk pork fiber ni merupakan produk yang tinggi dengan serat dan antaranya anda boleh lihat di kaca TV bahan-bahan yang kita gunakan. Dalam serat pork fiber ni kita menggunakan kandungan daripada psyllium husk. Psyllium husk ni yang sebenarnya bantu menyerap semua sisa makanan, semua toksin-toksin dalam badan kita yang hari demi hari menebal. Maklumlah kita ni kalau makan, orang makan 3 kali, kita makan 5 kali. Betul. Jadi itulah menyebabkan kenapa kita ni ada masalah susah lawas, kadang-kadang tu nak timbang berat pun takut. Jadi dengan bantuan psyllium husk yang terdapat dalam produk pork fiber, inilah produk yang boleh bantu anda dapatkan berat badan ideal, bantu anda mudah lawas, bantu anda ada sistem penghadaman yang lebih sihat. Dan apa yang saya tunjuk kepada anda, ini adalah testimoni kita yang anda amalkannya, Fahrin. Anda boleh lihat. Tadi Atta cakap apa? Kebanyakan hal-hal terjadi seperti yang Atta cakap tadi adalah kerana isu makan berlebihan. Ini sebelum amalkan produk pork fiber dan alhamdulillah lepas amalkan produk pork fiber, ini dia kesannya. Jadi anda yang dekat rumah nak diet, ada masalah berat badan berlebihan, tapi susah nak kawal makan, anda boleh dapatkan produk pork fiber kerana ini produk akan bantu anda untuk dapatkan berat badan ideal. Dan sedikit demo daripada Atira, Fahrin. Tadi Atira cakap ni mudah cara dia kan mudah sebenarnya sangat. kan. Psyllium husk ni orang cakap apa kebaikan psyllium husk tu? Ramai yang tak tahu sebenarnya tadi Atira cakap psyllium husk ni yang sebenarnya berfungsi untuk meresap. Anda boleh bayangkan ini ada lapisan ni lapisan minyak. Psyllium husk ni sebenarnya fungsi dia adalah untuk meresap, menyerap semua sisa makanan, toksin-toksin dalam perut kita yang kadang-kadang tu kita ni makan 3-4 hari baru nak membuang. Tapi hari-hari makan banyak, lepas tu simpan dalam perut. Itulah punca perut kita ni. Kadang-kadang tu membesar, keras, dia tak selesa sebagainya. Jadi anda boleh lihat dia kumpul semua. Lepas tu dia serap dan akan disingkirkan melalui perlawasan. Jadi itu dia produk pork fiber yang saya nak share kepada anda. Merupakan produk yang ramai yang dah amalkan, ramai yang berpuas hati sebab ramai yang dah dapatkan berat badan ideal. Dan seterusnya, kita dah jaga badan, dia turun. Jadi sebab tu cakap kesan dia soal penggunaan, bantu untuk menyingkirkan semua melalui sistem perlawasan. Produk kedua, kita dah bercakap tentang tubuh badan, berat badan ideal. Kita ada Lady White. Lady White ni sebenarnya apa yang saya suka nak share sebab ini kategori produk yang ramai yang suri rumah, wanita-wanita dekat luar tu selalu cakap Atira dia suka sangat produk Lady White ni sebab harga RM38.90 tapi banyak manfaatnya untuk dalaman wanita dan juga untuk kulit. Dalaman wanita dari segi apa? Dari segi tubuh badan, bentuk fizikal tubuh badan wanita. Sebab Atira percaya menjadi ibu Atira sendiri melalui banyak perubahan bentuk badan terutama lepas melahirkan anak, menyusukan anak. Jadi kita sebagai wanita ni sebab tu tadi Fahri ada cakap bukan alasan ni untuk kita tak jaga kecantikan, tak jaga tu. Yang penting kita kena ada effort, kena ada usaha. Jadi dengan Lady White ini adalah produk yang bantu untuk mencantikkan aset sebab Atira percaya bila kita menyusu, kita faktor usia dan sebagainya menyebabkan ada masalah kendur, ada masalah yang orang kata apa tidak terletak dan sebagainya. Tapi dalam Lady White, ramai testimoni kongsikan beli Lady White, alhamdulillah sekarang aset menjadi cantik, lebih pejal, lebih terbentuk dan sebagainya. Dan dalam Lady White juga ada herba yang cukup terbaik iaitu Puraria Milifica dan Puraria lobata. Jadi herba ni yang sebenarnya membantu anda semua untuk dapatkan aset yang lebih cantik sebab dia bantu melancarkan, dia boost hormon tu di bahagian tubuh badan kita, dia bantu boost dan memberikan kita lagi hormon kewanitaan supaya aset kita lagi cantik, terletak, malah kulit pun bertambah bersih, tambah cerah dan sebagainya. Dan yang terakhir buat hari ini, Harum Jelita, pencuci wanita yang berharga RM18.90. Nampak je saiz botol dia macam orang kata apa kecil-kecil, tapi kecil-kecil jangan risau, tahan 2-3 bulan Farid. Dan dalam produk Harum Jelita ni ada kandungan bahan-bahan daripada orang kata apa anti bahan-bahan yang menggunakan antibakteria orang cakap. Tersasul saya sebab dalam ni ada juga ramuan daripada sirih, manjakani, pegaga yang mana penggunaannya bantu beri kesegaran buat bahagian intim, bantu atasi masalah bawaan yang paling penting juga bantu beri kesegaran. Dan setengah pencuci wanita terpercaya menyebabkan kegatalan ataupun naik kemerahan sebagainya. Tapi dengan Harum Jelita anda tak perlu risau, kita hanya menggunakan bahan-bahan alami dan semestinya ini adalah produk yang sangat bersesuai anda amalkan kalau ada masalah keputihan dan sebagainya. Masalah bau-bauan, inilah produk dia RM18.90. Dan kesemua produk ni sebenarnya kalau anda nak dapatkan harga diskaun, jangan lupa follow TikTok Jamu Jelita Official. Dekat beg kuning kita banyak promosi produk yang kita jual dan juga nak dapatkan produk kita di Wow Shop boleh, di Jombai boleh. Dan untuk produk Pork Fiber, laki perempuan boleh amalkan. Kalau anda ada masalah berat badan berlebihan, jangan lupa dapatkan produk Pork Fiber. Harga RM38.90. Lady White, wanita-wanita kat rumah yang terutama
para isteri, para wanita yang nak cantik, sentiasa nak kulit mulus, body cantik sebagainya, Lady White berharga RM30.90, Harum Jelita berharga RM18.90 dan kesemua produk ni semestinya merupakan produk yang selamat penggunaannya. Anda kena tahu, jamu Jelita dah hampir 12 tahun di pasaran dan terkenal dengan tagline kami, produk berkualiti dengan harga mampu milik. Boleh pakai tanpa was-was, Farin. Baik, jadi saya kira daripada penerangan Atira sebentar saya tadi, tidak ada alasan lagi untuk anda tidak mendapatkan produk-produk dari jamu Jelita. Jadi kita berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Hanya yang baik dari jamu Jelita. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali di Wanita hari ini, di penghujung siaran ini ada satu berita terkini yang kami ingin kongsikan bersama dengan anda. Silakan Fiza. Ini yang kami ambil dari Galeri Diraja Tuanku Jaafar, yang mana Yang Maha Mulia Tunku Ampuan Tuanku Najihah binti Tunku Besar Burhanuddin telah mengangkat pada hari Jumaat 8 September 2023 bersamaan 22 Safar 1445 Hijrah di Hospital Cardiac Vascular Central Kuala Lumpur. Jenazah Yang Maha Mulia Tuanku Najihah akan dibawa ke Istana Besar Seri Menanti untuk penghormatan terakhir. Upacara pemakaman akan dijalankan pada hari ini 8 September 2023 selepas waktu asar di Makam Diraja Seri Menanti. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mencucuri rahmat ke atas roh Yang Amat Mulia Almarhumah Tunku Ampuan Tunku Najihah binti almarhum Tunku Besar Burhanuddin. Sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah. Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah, selesai siaran kita untuk hari Jumaat ini dan kita akan berehat di hujung minggu, hari Sabtu dan Ahad. Kami akan kembali pada hari Isnin dengan, saya kira seramai yang perlu, bukan ramai, semua perlu bersama dengan kami. Kerana hidup ini ada suka dukanya, tapi nak ubat luka ni macam mana? Betul. Kadang-kadang ada orang dia merawat dirinya dengan ketawa, ataupun kadang-kadang dia cuba untuk menyembunyikan rasa sedih dan dukanya melalui kegembiraan yang dilihat oleh orang ramai. Tapi apa-apa pun, kami harapkan apa saja perkongsian kami hari ini dapat memberi manfaat berguna kepada anda. Orang Pantai Timur, rakan saya Rina tu tunggu kat sana tu. Jadi pastikan anda bersama-sama di Carnival Jom Heboh, dan apa-apa pun ingat, setiap usaha pasti akan membuahkan hasil kerana usaha itu tidak akan mengkhianati hasilnya. Dan ketahuilah pengubat duka kembali untuk hari Isnin nanti. InsyaAllah. Jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum. Bye. Kepada si suami, kepada anaknya, dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata